Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bertemu kami sekali lagi di Sembang-Sembang ASMB musim kedua di mana kita nak membincangkan topik-topik mengenai wang ringgit, bagaimana menguruskan perbelanjaan harian, menguruskan hutang, pelaburan dan juga perwarisan supaya kita sama-sama belajar macam mana nak menjaga wang ringgit kita. Okey? Topik yang pertama kita bawakan untuk musim ini ialah belum ada ASB, ruginya. Siapa ingat musim lalu kita dah bincang ni, apa kelebihan ASB, ingat tak? Kalau tak ingat tak apa, kami bawakan penasihat kewangan bertauliah, pengasas Izzas Wealth Academy. Mari kita tanyakan saudara Alwi Adam, apakah kelebihan melabur dalam ASB? Assalamualaikum Alwi. Waalaikumsalam Kak Mi. Apa khabar? Sihat? Sihat Alhamdulillah. Kak Mi sihat? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kita musim kedua Sembang-Sembang ASMB. Sangat berbangga dan sangat-sangat menghargai. Alwi dah bertahun-tahun memberi nasihat kewangan kepada rakyat Malaysia, ya. Jadi antaranya memang Alwi ada cakap tak? Kena melabur dalam ASB dulu. Apakah kelebihan ASB ni? Jangan simpan aja dekat dalam bank tu. Macam mana Alwi? Okey, jadi bila kita pergi dan menasihat kebanyakan rakyat Malaysia lah kan, memang masalah-masalah yang ada tu tak ada simpanan lah kan. Okay? Tapi panggil apa, yang ada simpanan pula, dia suka simpan simpan gitu-gitu je. Simpan dalam akaun simpanan, tak buat apa-apa dengan duit dalam tu, dan juga ataupun simpan katalah bawah bantal. Kan? Jadi kita kena didik mereka untuk faham konsep melabur tu sendiri. Sebab apa kena melabur? Okay? First and foremost, kena faham walaupun kita katalah tak kacau orang dengan duit kita tu, kita tak kacau orang, tapi ada benda yang berlaku ni yang akan efek kita. Iaitu inflasi itu sendiri. Inflasi, kenaikan harga barang. Mana ada barang harga turun kan? Orang cakap hujan je turun kan? Naik je kan? Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang tak ada yang turun. Mesti naiknya. Jadi dari segi amount duit kita tu tidaklah bertambah. Jadi inflasi tu yang pasti akan berlaku. Jadi apa yang berlaku adalah duit kita dah hilang kuasa beli. Jadi kita tak nak sayangkan duit kita tu. Dulu kita kalau ingat teh tarik ke nasi lemak kan. Dulu teh tarik RM1 boleh dapat lagi. Sekarang RM2.50 kat Foodpanda. Ya, nasi lemak 50 sen. Nasi lemak 50 sen. Entah apa yang kita dapat kan. Sekarang ni berapa ringgit dah? Sekarang ni RM2.50 untuk yang kosong sahaja, untuk yang normal biasa punya kan. Itu pun telur pun dah dipotong. Empat, entah mungkin 8 ke kan. Kalau dia buat dalam dada tu dia bagi secarik je. Jadi duit kita hilang kuasa beli. Jadi kita kena buat sesuatu untuk mempertahankan kuasa beli tu adalah dengan melabur. Jadi langkah melindungi diri kita lah dalam keadaan inflasi ni. Inflasi yang memang confirm akan berlaku pun. Memang akan berlaku. Inflasi berapa? 3%, 4%. Jadi kita kena letakkan duit kita yang boleh match dengan kehilangan kuasa beli tadi. Kenalah dapat 3-4% juga. Kalau kita simpan kat bank dengan ataupun kita letak kat bawah tilam, tak sama dengan kita melabur dalam ASB. Betul. Tak sama. Sebab itu dia tak ada pulangan langsung. Memang duit tu selamat di situ. Tak ada orang curi. Kan kat bank dekat tak ada orang curi. Tapi dicuri oleh inflasi. Hilang kuasa beli. Jadi tak nak kita memang kena laburkan juga. Matlamat utama tu kekal kuasa beli dengan lawan inflasi. Dan kalau kita boleh dapat lebih, itu adalah pengembangan aset kita, pengembangan modal kita. Jadi orang cakap sambil menyelam minum air lah. Melabur, dapat lawan inflasi, dapat kekalkan kuasa beli, dapat pula tambahan pulangan. Bila dapat tambahan pulangan ni, kita boleh buat apalah yang kita nak suka. Kan? Kita boleh travel ke, jalan-jalan ke, ataupun boleh makan sedap-sedap sikit. So itu kelebihan. Isteri dan anak ya. Ya, betul. Jadi ASB ni memang unit berharga tetap. Betul kan? Jadi risikonya rendah. Tapi alhamdulillah pulangannya tinggi. Walaupun ada yang kata, alah pulangan semakin turun,
sebenarnya mereka lupa nak dapat yang 4.25% tu pun dalam keadaan ekonomi sekarang ni masih tinggi. Betul kan? Betul. Macam mana Awi? ASB ni sebenarnya dia macam akaun simpanan juga. Sebab kita masuk satu tak ada charge kan. Okay. Kemudian selama-lamanya satu unit tu RM1. Kalau RM1 lah. RM1 lah. Tak adalah jadi 90 Tak ada jadi 90 sen. Tak ada tiba-tiba kalau ada krisis macam kita baru lepas COVID ni kan, turun harga ke 10 sen. Tak ada. Harga dia sama. Jadi dia sebenarnya ada kelebihan macam akaun simpanan, okay, plus pelaburan. Jadi macam hybrid gitu. Di situ kita untung lagi lah kan. Kita dapat all the advantages kat situ. Dan panggil apa, untuk produk yang setara dengannya macam fixed deposit kan. Dengan nilai interest yang rendah sekarang ni hanyalah 1% ke 2% sahaja. Jadi bila kita bandingkan dengan apa yang SB bagi 4.25, double. Masih tinggi kan? Ya, maknanya kalau kita boleh bagi double daripada fixed deposit, maknanya tinggi. Dengan risiko yang kosong tadi, sebab guaranteed dari segi capital, harga tidak berubah, kemudian tidak ada charge. Betul kan? Kebanyakan yang mungkin instrumen lain-lain yang boleh menjanjikan prestasi, katalah 8, 10, 15, dia mesti ada charge dia. Itulah. Kadang-kadang kan kita dengar kan, terutamanya anak muda lah ni, darah muda kan. Macam, alah, bosanlah ASB ni, takat-takat 4-5%. Saya nak masuk pelaburan yang pulangan lebih tinggi, lebih gah. Macam mana tu? Apa Alwi nak kata pada mungkin pelabur kita yang rasa diri sophisticated tu? Okey. Duit sendiri, ikut sendirilah kan. Okey. Tapi kita kena ikut proses kewangan yang betul. Kalau kita belum ada pelaburan rendah risiko, masuk yang itu dulu. Langkah pertama. Kan? Pelaburan yang risiko rendah risiko dulu. rendah dulu. Kemudian kos rendah, ASB tu dulu. Okay? Penuhkan. Setakat mana yang kita larat lah. Yang lain tu tak ada masalah, tak salah pun. Tapi kena faham konsep risiko dan pulangan. Pulangan tinggi, risiko pun tinggi. Jadi kita boleh ambil secara mudah, kalau dia janjikan 100%, boleh hilang 100%. Itulah perbezaannya antara yang lebih sophisticated tu dengan ASB lah. Berapa ramai sebenarnya pelabur-pelabur muda, pelabur muda lah kan, nak masuk kripto sekarang ni dan NFT. Kami takut tu, kami tak benda-benda yang macam tu kan. Tak, memang boleh untung, tapi boleh juga rugi. Dan ruginya bukannya main-main, bukan sikit-sikit. Sekali dia naik, lepas tu dia turun. Kita tak adalah menghalang, tetapi kita kena faham dan merasionalkan pelabur-pelabur muda ke, pelabur baru ke, pelabur yang senior ke, yang mana setiap satu benda dia ada risiko dan juga pulangan dia. Dan bermulalah dan fokuslah kepada baseline tu, kita punya aset tu kepada yang rendah risiko dulu. Dah ada yang ini, lepas tu nak lompat mana-mana pun silakan. Itu nama orang kata mempelbagaikan portfolio pelaburan kan. Dan lagi ASB pun sekarang ni dah ada hibah amanah, Alwi kan. Kita boleh hibahkan pelaburan kita tu. Dan dah ada portal dalam talian, dah ada app, semua dah boleh, dah dimudahkan untuk para pelabur kan Alwi kan. Jadi nasihat dan pesanan ringkaslah Alwi kepada penonton kita hari ini. Rugi tak rugi siapa yang tak ada ASB tu, macam mana? Apa pesanan Alwi untuk penonton? Benda ni ASB ni tak ada negara lain ada. Kan. Jadi kita je ada. Dari perspektif kelebihan dan juga privilege tu, rugi kalau kita tak ambil. Rugi kalau kita tak manfaatkan. Pergilah tempat lain, tak ada. Kemudian rugi juga kalau pelaburan yang kosong risiko tadi, rendah risiko dan juga pulangan dia dikira tinggi untuk dia punya kelas aset dia, rugi tak masuk kat situ. Sebab risiko rendah, pulangan dia tinggi untuk kelas aset dia. Dan kita pun sebenarnya boleh tak perlu nak kata ada banyak duit terus masukkan, tak, buat secara berkala. Dan juga dia cair, senang nak akses, guna bank, guna apps dan juga dah ada hibah amanah tadi kan. Terus saja boleh letakkan siapa yang penerima amanah. Betul. Terus pada orang yang kita nak tu. Jadi itu lebih mudah dari segi instrumen
pembahagian harta wasiat tu. Ya, Okey. jadi ternyata rugi kalau belum ada ASB. Alwi dah kata penasihat kewangan bertauliah ni, jadi siapa yang tak ada ASB tu cepat-cepat buka akaun dan mula melabur dari sekarang. Terima kasih Alwi bersama kami Sama-sama. hari ini. Terima kasih kepada anda semua 10 minit untuk kita sama-sama memantapkan keadaan kewangan kita, kedudukan kewangan kita. Jumpa lagi di episod-episod seterusnya dengan macam-macam lagi topik mengenai wang ringgit. Bukan sembang, sebarang sembang. Ini sembang-sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih. Bye.